السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita telah salat sebanyak 8 rakaat yang diimamkan oleh Dr. Hussam. Beliau merupakan hafiz pensyarah daripada Kuibs, bahagian Al-Quran. Sebahagian anak-anak tuan-tuan mungkin mengikutinya. Dan salat di Masjid Alawi ini, seperti mana tuan-tuan tahu, bahawasanya akan disambung lagi nanti pada malam ini pukul 3 pagi, dan juga beliau juga akan menjadi imam. Alhamdulillah, kita sudah berada pada malam 25 Ramadan, salah satu daripada malam ganjil. Ia merupakan malam-malam ganjil pada perhitungan kita, yang mana kita telah dengan tarikh puasa yang telah kita tentukan berdasarkan kepada ru'yah dan hisab, maka malam ini merupakan malam 25. Dan pada malam-malam ganjil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memperolehi Lailatul Qadar seperti yang menjadi besar harapan kita semua. Sebelum saya mula ni, ada minta alih kenderaan, halang laluan. Tak payahlah ni. Laluan mana? Di jalan. Kalau laluan di masjid, dia kena tunggu solat dulu. Ni 499 dengan 585. Tajuk kita perbincangan pada malam ni ialah berhubung dengan salah satu daripada tanda paling utama ataupun besar bagi kiamat, iaitu tulu'us syam minal maghrib, terbitnya mentari daripada barat. Sebelum saya nak mulakan perbincangan tentang tajuk ini, saya suka ingin memberikan satu gambaran untuk jelas kepada diri kita betapa pentingnya peristiwa kiamat di dalam kehidupan kita. Jika tidaklah kerana kiamat dan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hanya saja kamu akan diberikan full compensation pada hari kiamat. Kamu akan diberikan sepenuhnya pembalasan pada hari kiamat. Kita pun tak berada di dalam masjid pada malam ini. Dunia yang kita berada padanya dan hidup di dalamnya penuh dengan ketidakadilan. Ada yang zalim, yang kejam seperti yang kita lihat yang berlaku di Palestin. Ada yang menipu. Ada yang melakukan segala kesalahan. Dan sebahagian mereka bermaharajalela dengan kesalahan mereka. Jika tidaklah kerana kiamat, hidup merupakan kekecewaan yang sepenuhnya.
keindahan hidup, kesabaran untuk kita meneruskan hidup, dan kelegaan perasaan kita di dalam kehidupan ini. Ialah kerana percayanya kita wujudnya kiamat. Sekali sejauh mana perit pun hidup ini, tetapi apabila kita mengenangkan di sana adanya syurga yang dijanjikan oleh Allah, adanya neraka bagi orang-orang yang zalim, maka kita pun merasai biarlah dunia yang la'ibun walahu, satu permainan dan sia-sia. Oleh kerana itu tajuk kiamat sentiasa menjadi tajuk utama Quran. Man amana billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dalam apa keluh kesah hidup, apabila manusia memikirkan tentang hari akhirat, kekecewaannya akan terbayar, kesakitannya akan terubat, kerana ia percaya bahawasanya di sana ada penyudahan yang benar bagi kehidupan ini. Bila kita faham hal ini, kita faham tentang pentingnya masyahidu yaumil qiyamah, gambaran-gambaran pada hari kiamat. Hari-hari yang sebelum ini, barangkali beberapa penceramah telah bercakap tentang peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku sebelum menjelangnya kiamat. Salah satu peristiwa, bahkan ini peristiwa yang paling penting, kerana kiamat ini ada alamat yang sughra dan ada alamat yang kubra. Asyratu sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Banyak kejadian-kejadian yang membabitkan perubahan dunia, seperti kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, kedatangan Mahdi, sehinggalah kematian Nabi Isa alaihi salam, wafatnya Nabi Isa. Peristiwa penting yang membabitkan banyak pihak atas muka bumi. Tetapi peristiwa yang lebih besar daripada itu ialah peristiwa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta tatla'a asy-syamsu min maghribiha wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un wa dhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. ثم قرأ الآية يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah matahari terbit dari sebelah barat dan manusia akan melihatnya. Amanu ajma'un, semua manusia akan beriman. Tuan-tuan kena bayangkan, bagi setiap pagi manusia menunggu kemunculan mentari. Tiba-tiba ia tidak muncul dari ufuk yang ditunggu, ufuk timur. Ia muncul dari kaki barat, dari kaki langit barat. Ketika melihat hal itu, manusia terkejut. Matahari muncul daripada sebelah barat. Amanu ajma'un, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim.
Semua mereka beriman. Tapi kata Nabi, وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا. Ketika itu tak kala mana iman tidak memberi manfaat kepada sesuatu nyawa. Manusia tengok beriman, Nabi kata ketika itu iman tak berguna. Iman tidak memberi manfaat yang dapat menyelamatkan dia daripada neraka. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala di dalam suratul An'am, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari yang datang sebahagian daripada ayat-ayat Tuhanmu. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak bermanfaat iman seseorang yang mana kalau dia tak beriman sebelum itu. Au kasabat fi imaniha khaira, ataupun dia melakukan sesuatu yang baik pada imannya. Maksudnya iman tak bermanfaat kerana kalau dia tengok terus dia beriman, yang jahat bertaubat, taubat tidak memberi manfaat kepadanya, iman tak memberi manfaat kepadanya. Kenapa? Kenapa tidak memberi manfaat? Sebabnya kerana di dalam hidup ini kita disuruh beriman pada yang ghaib, unseen. Kita beriman. Itu yang tuan-tuan baca, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Apabila satu orang mukmin tidak melihat neraka, tak melihat syurga, tapi beriman dengan neraka dan syurga. Tidak melihat malaikat, beriman wujudnya malaikat. Tidak melihat rasul-rasul yang dahulu, beriman wujudnya. Kerana membenarkan tasdiq, kerana membenarkan apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Itulah nilai iman kepada yang ghaib. Tetapi kalaulah semua itu telah muncul, berarti kita bukan beriman dengan yang ghaib. Kita beriman apa yang telah kita nampak pada mata kita. Macam orang yang telah nyawanya sudah sampai ke sini, dah ada melihat tempat kedudukannya, syurga ataupun neraka. Kemudian dia beriman, iman itu tidak memberi manfaat kepadanya. Kerana tempohnya sudah habis. Firaun ketika dia hampir tenggelam, dia beriman dengan Tuhan Musa. Imannya tak memberi manfaat padanya. Kerana sudah tidak gaib. Sudah tidak gaib. Ia sudah ada di hadapan matanya. Sekarang matahari muncul di sebelah barat. Sudah tidak gaib lagi cerita tentang kiamat. Ketika itu sesiapa yang menyatakan, aku beriman ya Allah, ataupun yang jahat menyatakan, aku bertaubat ya Allah, taubatnya tak memberi manfaat. Tetapi kalau dia telah beriman sebelum itu, iman itu berterusan. Kalau dia telah saleh sebelum itu, dia baik sebelum itu, baiknya berterusan. Yang Allah kata lam takun amanat min qabl. Yang Allah tak kira ni, yang sebelum itu dia tak beriman. Sebab itu terbitnya matahari daripada sebelah barat merupakan telah masuklah kiamat. Tanda yang besar. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut awalul ayat khurujan tulu'us syams min maghribiha. Ayat yang pertama kiamat yang muncul ialah terbitnya matahari daripada sebelah timur, daripada sebelah barat. Wa khuruju dabbah 'alan nas duha, dan keluarnya dabbah, ada bab dabah nanti,
Saya tak tahu dah bahas ke tak. Pada waktu duha. Artinya, dengan matahari yang keluar sebelah barat, dengan dabah, binatang dabah yang keluar tu, hampir waktu dia. Hampir waktu dia. Ikut hadis ni, matahari dulu terbit sebelah barat. Nabi kata, wa ayyuhuma kana qabla sahibatiha, mana sahaja yang muncul, fa ukhra ala athriha qariba, yang satu lagi makin dekat. Sehingga Al-Imam Ibn Hajar menyatakan, keluarnya, terbitnya matahari sebelah barat, dabah pun keluar pada hari yang sama. Hari ini ada perbahasan saintis yang menyatakan kemungkinan putaran bumi bertambah perlahan dan akan terhenti dan akan pusing balik. Berbagai andaian. Sama ada saintis beritahu, dia tak beritahu, dia mengandaikan, dia tak mengandaikan. Orang beriman percaya kiamat akan datang dan matahari akan terbit daripada sebelah barat. Sebahagian riwayat asar daripada sahabat radhiyallahu anhum, tapi oleh kerana perkara-perkara yang seperti ini mustahil untuk sahabat memberi pendapat. Kemungkinan besar mereka mengambil daripada Nabi, dan itulah pastinya mereka mengambil daripada Nabi. Dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud umpamanya, yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, menyatakan antara terbit matahari sebelah barat dengan kiamat 120 tahun. Artinya manusia akan melalui dunia 120 tahun dalam keadaan Allah tidak menerima lagi iman orang-orang yang kafir. Boleh sebut kafir? Allah tidak menerima lagi iman mereka yang kafir. Lam takun amanat min qabl, yang tidak beriman sebelum daripada itu. Sebab itu kita pohon daripada Allah supaya kita tidak. Sebahagian orang dia seronok nak tunggu tanda kiamat, dia nak tengok sekali. Kita pohon Allah ambil nyawa kita sebelum zaman fitnah itu datang. Hadirin yang dirahmati Allah, keseluruhan hidup manusia ini, segala pertarungan hidup, segala kejadian yang berlaku. Kuliah saya pada malam ini, tuan-tuan yang hadir, kita keluar dari masjid. Episod ini pengakhirannya ialah kiamat. Pengakhirannya kita akan ditimbang pada hari mahsyar. Kiamat, hari akhirat adalah tajuk penting dalam hidup kita. Oleh kerana besarnya kiamat ini, maka apabila ia nak muncul, tanda-tandanya juga hebat. Bayangkan jika Allah jadikan kehidupan ini tanpa kiamat. Betapa banyak manusia yang terinaya. Betapa manusia ini akan rakus, yang kuat akan bertambah kuat, menyiksa dan menindas orang lain. Yang lemah akan menjadi mangsa. Tetapi kerana kiamat, kita terus hidup. Sebab itu negara orang Islam, kalau dia beriman, walaupun miskin, masyarakat Islam seperti di Mali atau sebahagian negara Afrika atau negara mana-mana, mereka tak bunuh diri. Tapi banyak negara, Jepun dan berbagai lagi, tinggi bunuh diri.
Walaupun banyak benda nikmat yang mereka ada. Kerana manusia kalau tak beriman pada kiamat, dia akan kecewa dengan hidup ini dan tidak ada jalan keluar dalam fikiran dia. Apa makna hidup ini dengan apa yang berlaku pada diri dia? Tapi oleh kerana ia percaya semua episod ini berakhir pada timbangan Allah Jalla wa'ala, penentunya syurga ataupun neraka, manusia akan bahagia. Kita melihat sebahagian manusia dengan segala kenikmatan yang ia ada, tidak ada apa-apa makna dibandingkan nikmat syurga yang Allah janjikan. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh kerana itu, saya nak sebut sebelum saya nak tamatkan tazkirah ni ialah keresahan manusia dalam hidup ni. Manusia yang resah dalam hidup ni, punca terbesar ialah kerana manusia gagal mendapatkan keampunan Tuhan. Itu punca terbesar. Saya selalu buat contoh yang common untuk kita faham. Kita pergi bekerja di suatu pejabat, bos pejabat tu tak suka kat kita. Kita tengok pejabat tu pun kita sabut. Kita balik ke rumah, bapak kita tak suka kat kita. Duduk dalam rumah tu walaupun dia tak marah pada kita, kita akan serabut. Kita menumpang, bahkan kita menjadi hamba 100% pergantungan kita pada Allah di dunia ini. Allah tak ampun kita. Kita akan sesak. Dan apabila hamba Allah dia tak tahu punca kesesakan nyawa jiwa dia kerana Allah tak ampun, dia mencari-cari jawapan dalam hidupnya yang dia tidak temui. Sebenarnya kerana dia tidak mendapat keampunan Allah. Malam Lailatul Qadar. Lail itu malam lah. Malam Al-Qadar. Sebab itu apabila Aisyah tanya Nabi, apa yang patut didoa? Nabi tak bagi tahu doa supaya kaya. Bukan salah doa kaya. Bukan salah doa banyak. Boleh. Tengok ada negara mana pergi kat Kaabah, dekat Kaabah, dia doa fulus. Bukan salah nak doa. Tapi barangkali dia berfikir ada banyak duit, jiwa akan bahagia. Dia salah. Kebahagiaan bermula dengan keampunan Allah. Setelah mendapat keampunan Allah, awak milikilah apa yang awak miliki. Salah, semua manusia salah. Berdosa, semua insan berdosa. Tapi mukmin setiap kali dia sentiasa memohon keampunan. Kita solat malam ni, Nabi tak kata siapa semayang malam pada bulan Ramadan, Allah bagi dia jadi makan sampai tak cukup-cukup. Tak. Allah kata, Nabi kata, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, Allah diampunkan dosanya apa yang terdahulu. Hendaklah menjadi tajuk besar kita. Bangun tengah malam, nanti pukul 3 lagi solat, nanti kita sekali lagi solat. Sujud kita, doa kita, sentiasalah minta supaya ya Allah ampunkanlah aku. Rabbi ghafirli. Itulah doa para nabi. Doa para nabi, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Sulaiman, doa Nabi Yusuf, semua doa Nabi. Rabbi ghafirli. Dan itulah yang Allah suruh dalam Quran. Wa qur rabbirham, wa qur rabbi ghafir warham, wa anta khairur rahim. Katakanlah wahai Tuhan, ampunkanlah dan kesianlah. Engkaulah yang sebaik-baik yang kesian. Apabila manusia memperolehi keampunan, maka dia akan betul dalam perjalanan hidup dia. Seluruh gambarannya, seluruh hartanya,
Seluruh apa yang dia hendak dalam hidupnya dilapangkan oleh Allah. Sebab itu pada malam-malam Ramadan ini, memang sebahagian kita banyak hajatnya. Tapi hendaklah tahu, hajat kita yang terbesar dalam hidup, pagi dan petang, yang mesti kita pohon daripada Allah, ialah memohon keampunan Allah. Jika Allah ampun, kita akan bahagia. Yang tidak akan dapat dipahami melainkan orang yang mengalaminya. Jika Allah tak ampun, dapatkanlah segala kedudukan dan harta dunia ini, kita akan sentiasa tayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, sesak dada seperti mana naik ke langit. Tujuan perbincangan tentang hari kiamat dan seumpamanya bagi menyedarkan kita bahawasanya semua kita akan kembali kepada sisi Allah Jalla wa'ala. Dan pada malam ini dan setiap malam, di samping doa-doa yang lain, peruntukkan sebahagian waktu yang besar meminta Allah ampunkan kita, ampunkan kedua ibu bapa kita, ampunkan kaum muslimin dan muslimat, ampunkan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mengasihi kita, ampun orang-orang yang berbakti kepada kita, setiap orang yang kita pohon agar Allah ampunkan mereka. Malaikat juga akan memohon agar Allah mengampunkan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.